Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung untuk tajuk matter, okay, jirim. Sebelum ni kita recall balik berkaitan dengan matter yang kita pernah belajar sebelum ini. Matter ini jirim, dikatakan jirim, sesuatu benda tersebut jirim, dia mempunyai dua benda. Apa dia? Tolong tulis dalam chat. Kalau sesuatu benda tersebut mempunyai jirim, dia mesti ada dua benda. Apa dia? Tolong tulis dalam chat. Matter. Cepat. Kita recall balik apa yang kita belajar sebelum ni. Jirim dia mesti ada dua benda. Apa dia? Hai, tak ada seorang pun respon kat chat ni ha. Hello. Okay, mempunyai mass dan juga occupy space. Okay, good, betul. So ada dua benda Dia mestilah mempunyai jisim dan dia mestilah memenuhi ruang. Okay. Okay, baik. So kalau untuk berkaitan dengan matter yang kamu dah belajar sebelum ini, berkaitan dengan ciri fizikal dan juga ciri kimia. Okay. Mana satu berkaitan dengan fizikal, mana satu yang berkaitan dengan kimia. Kalau yang fizikal contohnya kat atas ni, gambar-gambar ni. Okay, chemical dan juga physical properties. Kalau yang fizikal, macam mana kita nak tahu bahawa benda tersebut adalah berkaitan dengan physical properties? Contohnya water bonds ni, dia berkaitan dengan properties. Berkaitan dengan physical properties. Macam mana kita nak tahu? Tolong tulis dalam chat. Kita dah pernah terang sebelum ni. Dia mestilah boleh dikesan melalui apa dia? Fizikal kita dapat tahu melalui deria. Okay, good, betul. Melalui deria dan juga melalui alat pengukur. Ya, betul. Melalui alat pengukur dan juga deria. Okay. So itu adalah untuk physical properties. Kalau untuk chemical properties, nak detect dia macam mana? Tolong tulis dalam chat. Kalau chemical properties, dia mestilah melalui apa? Main dia, keyword dia. Tak tulis je, tak tahu. Okay, react to something. Maksudnya dia react pada sesuatu proses. Ya, betul. Ada reaction di dalam sesuatu proses. So, akan berlakulah berkaitan dengan chemical property. Okay. Physical tadi, deria dan juga alat pengukur. Kalau untuk chemical, dia mesti ada reaction. Okay. Ataupun ada proses. Okay, baik. Kita dah buka video Baik, seterusnya. Kita dah cikgu dah sentuh dah tentang classify material by their different characteristics. So characteristic ada 4, density, melting point, boiling point, solubility. So melting point dan boiling point cikgu dah sentuh dah sebelum ni. Okay, baik, kita pergi kepada solubility. Solubility dalam bahasa Melayu keterlarutan. Larut Contohnya gula air, masukkan gula ke dalam air, kacang-kacang, gula tersebut larut. So itu berkaitan dengan solubility. Okay. Solubility ni physical ke chemical? Tolong tulis dalam chat. Solubility ni berkaitan dengan chemical ke physical? Okay, good. Dia berkaitan dengan physical. Okay. Physical properties So, so kamu kena bezakan di antara, kalau solubility ni, kalau kamu tengok gambar ni sugar dan juga coffee. Okay, sugar dan juga coffee. So example of solute and solvent. Solute ini adalah bahan larutan. Bahan larutan contohnya gula lah, bahan larutan. Kita nak larutkan gula tersebut. So gula kita panggil sebagai solute, masukkan ke dalam kopi. Bahan yang melarutkan adalah solvent. Solvent tersebut adalah bahan yang melarutkan. Okay. Okay. So solute adalah bahan larut. Kalau untuk solvent, bahan yang melarutkan. Okay. So solvent adalah kopi, sugar adalah solute. Okay. Baik. So ni bahan yang dilarut, kopi bahan yang melarutkan. Okay. Baik. Ataupun pelarut. Baik, seterusnya kita
untuk pergi kepada three state of matter. Untuk jirim ni dia ada 3 keadaan, three state of matter. Okey. Yang kamu sekolah rendah dulu aslinya dah pernah belajar kot. Solid, liquid, gas. Pernah belajar belum? Masa time pepejal? Dah pernah belajar kan? Okey, kalau dah pernah belajar kita laju lah sikit. Ini pun bab ni tak banyak pun, sikit je. Okay. Solid, liquid dan juga gas. Okey. Matter is made up of the discrete particle. Discrete ni maksudnya adalah apa? Tolong take note sikit berkaitan dengan discrete. Discrete ni adalah benda yang individu, okay, yang jauh di antara satu sama lain, apart from each other. Itu yang kita panggil sebagai discrete. Discrete ni maksudnya dia adalah satu benda yang single dan juga dia jauh di antara satu sama lain. So, jadi diklasifikasikan sebagai discrete particle. This particle are so tiny and cannot be seen with our naked eyes or even using a light microscope. So contohnya kalau kita tengok buku ni, buku ni adalah matter. Sebab apa buku ni ada matter? Dia ada mass, dia memenuhi ruang. Okay, so dia dibuat daripada discrete particle, okay, di mana setiap particle tu dia individu, okay, dan juga dia apart from each other, maksudnya setiap molekul-molekul tersebut dia apart di antara satu sama lain. Cumanya matter tersebut kamu tak dapat nampak dengan naked eyes. Atom-atom untuk bahagian buku tersebut kamu tak nampak dengan kamu punya mata, pandangan mata macam tu saja. Malahan melalui mikroskop pun masih belum nampak berkaitan dengan matter untuk membuat buku tersebut. Ataupun atom-atom yang ada pada buku. Yang kamu nampak adalah sebuah buku. Okey, padahal ia adalah gabungan di antara matter-matter yang membentuk pepejal buku. Okey, boleh. So buku ni adalah solid lah. Okey, so dia punya state ni adalah solid lah. Baik. Okey. Baik, kita pergi kepada kinetic theory of matter. Kinetic ni berkaitan dengan apa? Kinetic, korang tulis dalam chat. Sebenarnya kamu dah belajar dah, tenaga kinetik. Tenaga kinetik berkaitan dengan apa? Dengar sekolah rendah dulu kan? Okey, pergerakan, movement. Bergerak saja kinetik, tolong ingat kinetik ni berkaitan dengan pergerakan. So, dalam sains kamu akan belajar berkaitan dengan kinetic theory of matter. Maksudnya, teori pergerakan untuk jirim. Okay, teori pergerakan untuk jirim. Jadi teori dia. Matter is made up of constantly moving small and discrete particle. Bermaksud bahawa teori kinetik untuk jirim ni menyatakan bahawa setiap jirim tersebut, contohnya buku dia bergerak secara constant. Maksudnya secara constant tu seragam. Okey, secara constant and dalam bentuk discrete particle, individu dan juga dalam part. Part maksudnya jarak di antara satu sama lain. Okey, boleh. So itu yang dimaksudkan dengan kinetic theory of matter. Maksudnya kalau cikgu nak tanya sikit, buku ni sebenarnya ada bergerak ataupun tidak? Tolong tulis dalam chat. Kamu dah pernah belajar sebelum sekolah rendah tu kot? Tak, molekul-molekul ni. So kalau buku ni bergerak atau tak? Buku bergerak ataupun tidak? Molekul untuk bahagian buku ni. Okey, kalau kita letak saja dia tak bergerak, tapi kalau kita buka dia kalau kita selak buku ni contohnya kita selak, molekul dia bergerak ataupun tidak. Tolong tulis dalam chat. Ni kita buka. Bergerak ataupun tidak. Okey, molekul dia bergerak tetapi dia hanya bergerak vibrate sahaja. Maksudnya dia punya atom dia tu rapat-rapat dia tersoleh. Kalau kita selak, kita dapat ubah dia punya shape. So pergerakan tersebut ada. Cumanya ni adalah solid. Solid dia molekul dia terlalu rapat antara satu sama lain. So macam mana cara dia bergerak? Vibrate sahaja. Dia bergetar. So solid, liquid and gas, ketiga-tiganya
bergerak sebab itulah dalam matter, dalam matter dia ada teori kinetik. Kinetik tu apa? Pergerakan. Maksudnya dalam bentuk solid pun bergerak, dalam bentuk liquid pun bergerak, gas apatah lagi memang kupu-kupu bergerak lah. Okey. So tadi cikgu cakap macam mana cara solid bergerak? Tolong tuliskan chat. Dia bergerak macam mana? Macam mana cara solid bergerak tadi juga? Okey, bergetar. Tolong ingat dah kepala. Kalau untuk liquid, kita masuk lagi kalau untuk liquid dia bergerak macam mana? Bergetar juga ke? Kalau liquid, okey tak. Kalau liquid dia tak bergerak secara bergetar, maksudnya dia bergerak macam biasalah. Maksudnya air tersebut flow. Okey, bergerak. So molekul di dalam air tersebut dia ada space untuk dia bergerak ke satu tempat ke satu tempat. Kalau gas lagilah jauh dia boleh bergerak sebabkan oleh ruang dia makin membesar di antara satu molekul ke satu molekul. Kalau air dia dah makin jarak sikit dah, so dia boleh bergerak. Kalau gas lagilah jauh jarak dia, lagilah dia boleh bergerak. Tapi kalau untuk solid dia still bergerak, semuanya dalam bentuk vibrate, bergetar. Okey? Dia dah duduk rapat, so dia hanya boleh bergetar sajalah, vibrate sajalah. Okey, baik. So particle of matter always collide with one another. When heat is applied, the particle will move faster. On the other hand, the particle will slower when heat. Okey, baik. Sekejap lagi kita sentuh berkaitan dengan apabila ada heat, apabila ada haba, apa akan berlaku kepada bahagian solid, liquid dan juga gas. Okay. So ni solid, liquid, gas. Okay. Free state of matter. Okay. Seterusnya. Water is the only substance in the nature that exists in all three states naturally. Water is in liquid state at room temperature. When it's frozen, water changes to ice. Meanwhile, the water that is heated at 100 degrees Celsius will change to steam. Cikgu nak tanya sikit. Kalau water, kalau dia jadi dalam bentuk solid, namanya adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Alah, ini benda-benda basic kan. Okay, ice. Kalau dia dalam bentuk liquid, kita panggil dia water lah. Kalau dia dalam bentuk gas, kita panggil dia steam. Okay. Okay. So ice, water dan juga steam. Sekarang ni soalan cikgu. Melting point untuk water berapa? Melting point untuk ice. Melting tu lebur. Lebur bukan boiling. Lebur. Takat lebur ice. Melting. Lebur. Lebur tu maksudnya ice tersebut cair. Satu. Su bilik. Astaghfirullahaladzim. Jawapan yang betul adalah daripada Azizan ya. Okay. Dan siapa dapur ni ha. Okay. So jawapannya adalah kosong. Maksudnya 0 degree Celsius, ice, 0 degree Celsius, dia boleh melt. Maksudnya bila dia naik kepada 0 tu, naik tiba jadi 1 tentunya. Bukan 1 tu melting point. 0 tu adalah melting point, penanda aras untuk dia boleh jadi cair, jadi liquid. Daripada dia solid menjadi liquid. Sekarang cikgu nak tanya, freezing point berapa dia punya temperature? Maksudnya takat freezing apa? Takat beku. Takat beku. Berapa? 0 juga, ya betul. Maksudnya daripada 0 degree Celsius, dia boleh jadi lebur, jadi air, dia boleh jadi daripada air menjadi solid. Maksudnya kalau air kamu simpan dalam freezer, air itu air kan. Bila capai temperature 0 degree Celsius dalam beberapa ketika 0 degree Celsius, daripada air tersebut dia akan bertukar menjadi solid. So itu adalah freezing point. Freezing point 0 degree Celsius. Okay. Freezing dan juga melting adalah tempat yang sama, temperature yang sama, iaitu 0 degree Celsius untuk melting, 0 degree Celsius juga untuk menjadi beku, freezing. Okay. Lagi, saya nak tanya lagi. Untuk takat didih ataupun boiling point untuk water berapa? 100 degree Celsius. Okay, good. 100 degree Celsius. Maksudnya daripada 100 degree Celsius, dia boleh jadi gas. Daripada air tersebut boleh jadi gas. Okay, 1 degree Celsius. Okay.
Okay, baik. Seterusnya, comparison of characteristic of three state of matter. Okay, solid, liquid dan juga gas. So yang pertama, bentuk. Kalau solid, shape dia bentuk yang tetap lah. Kalau ice cube tu, bentuk dia tetap bulat ke, so dia dalam bentuk yang tetap buku. Bentuk dia tetap. Kalau kamu koyak, bentuk dia akan jadi berbeza lah. Semuanya, bila kamu dah patternkan bentuk macam ni lah jadinya. Kalau kamu nak usik apa-apa, dia akan jadi macam ni lah. So, solid bentuk dia tetap, heat shape Kalau liquid, dia berubah-ubah mengikut kontainer tersebut. Kamu letak dekat dalam cawan, dia akan ikut bentuk cawan. Bentuk alir dalam cawan. Okay? So, kamu letak dalam pinggan, dia ikut bentuk dalam pinggan. Dalam beaker, tak dalam beaker. Okay? Sama juga macam gas. Okay? Gas, kalau balon contohnya, balon tersebut bentuk dia segi empat. Contoh. Bila kamu masukkan angin, gas tersebut masuk, so dia akan bentuk lah. Kalau bulat, bulat lah. Sebab tu bola tersebut dia bulat disebabkan oleh pattern dia sepatutnya bulat. So gas tersebut mengikut pattern untuk bola tersebut. Okay. Itu shape lah. Mass. Kalau solid mungkin fixed mass, liquid fixed mass. Kalau untuk gas, mass dia tidak fix. Okay. Dia berubah-ubah. Mass untuk gas. Okay. Kalau untuk gas ni boleh terbagi kepada dua lah. Satu yang sejuk, satu yang panas. So daripada panas dan juga sejuk tersebut mempunyai mass yang berbeza. Dia berubah-ubah. Ada yang berat, ada yang ringan. Okay. So gas, mass dia berubah-ubah. Baik, volume. Volume pun kalau untuk solid liquid dia berubah-ubah. Dia tetap. Volume tetap, isi padu tetap. Semuanya kalau untuk gas, dia akan follow apa yang bekas tersebut. Dia akan follow isi padu untuk bekas tersebut. Contohnya kalau kamu buat eksperimen, masukkan gas tersebut ke dalam measuring cylinder contohnya. So, isi padu measuring cylinder tersebut kita boleh ambil kira sebagai volume untuk gas. Sebab dia akan ikut kontainer yang dimasuk lah. Okay. Baik, seterusnya compressibility. Okay. Kemampatan. Dia boleh dimampatkan ataupun tidak. Solid tidak boleh dimampatkan. Buku kamu nak mampatkan, tak boleh. Kalau liquid susah untuk dimampatkan, tapi kalau gas senang dimampatkan. Contohnya kalau piston contohnya. Shrink. Okay, shrink. Kalau kamu tolak, tarik, gas tersebut masuk, tolak, so angin tersebut senang sahaja dikeluarkan, dimampatkan ataupun dikecilkan volume dia. Okay. So gas boleh compressible, kalau liquid masih boleh tapi sukar. Okay, difficult to compress. Okay, so inilah gas, liquid dan juga solid. Okay. Kalau kamu tengok apa dia ni, dia punya partikel untuk bahagian solid dia rapat-rapat di antara satu sama lain. Okay. Baik, cara nak lukis. Nanti kalau dalam soalan, selalunya akan diminta kamu lukiskan berkaitan dengan solid, liquid dan juga gas. Dia punya molekul So cara nak lukis dia adalah pastikan yang bulatan ni, contohnya kalau solid dia mesti rapat di antara satu sama lain. Dan bulatan ini seragam kebesarannya. Okey, bulatan seragam kebesarannya. Maksudnya tak ada yang ini besar, yang ini kecil, yang ini besar, yang ini kecil. Kalau tak seragam, lukisan tersebut salah. Dia mestilah seragam. Okey. Kalau liquid pun sama je. Molekul dia seragam, cumanya dia jarak sedikit di antara satu sama lain. Kalau gas lagilah jarak, itulah beza dia. Okey. Okey, setakat ni faham tak? Senang ni kan? Okey tak? Ya, faham kita ada 10 minit lagi, kalau dah keluar nanti tolong masuk boleh. Baik, seterusnya masuk kepada diffusion rate in three state of matter. Okey, diffusion rate of in three state of matter. Diffusion ni bermaksud penyerapan, diffuse, penyerapan
Contohnya penyerapan kamu spray perfume, itu adalah gambar kan. Kamu spray perfume. Perfume tersebut dalam bentuk liquid. Kamu spray dalam bentuk liquid. Yang liquid tersebut dia akan serap masuk dekat bahagian gas. So udara, bahagian molekul udara ni, bila kamu dah spray, kamu bau wangi, contohnya bau wangi. So macam mana bau wangi tersebut boleh ada? Disebabkan oleh molekul-molekul air tersebut dia telah merasa masuk ke dalam molekul-molekul udara. Molekul udara tersebut masuk ke dalam hidung kamu, sebab itulah kamu bau. So prosesnya adalah diffusion, penyerapan. Penyerapan tersebut boleh berlaku dalam 3 state: solid, liquid dan juga gas. Okey. Dia menyerap masuk. Okay. Dia ada 9 spray. Okey, ini yang cikgu terang tadi lah. We could say that diffusion has just occurred. Diffusion is a process. Ni maksud diffusion. Is a process in which the particle of substance diffuse from a high concentration to a low concentrated area. Maksudnya kalau spray tadi, bahagian mana yang high concentration? Tolong tulis dalam chat. High concentration tu maksudnya kepekatan yang tinggi. Concentrate tu kepekatan yang tinggi. So diffusion ni bergerak daripada kepekatan yang tinggi kepada kepekatan yang rendah. Pekat. Satu benda pekat, tinggi kepada yang rendah. Tolong tulis kat dalam chat. Bila kita spray perfume, kepekatan yang tinggi tu kat bahagian mana kepekatan yang tinggi? Tulis dalam chat. Cecair tersebutlah, ya betul. Okey, dalam botol. Okey. Maksudnya dalam botol tersebut ada cecair kan. Cecair adalah kepekatan yang tinggi. Dia akan bergerak pergi ke kepekatan yang rendah. Kepekatan yang rendah adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Kepekatan yang rendah adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Okey, gas. Ya betul. So daripada liquid, dia akan merebak. Sebenarnya benda tersebut liquid, tetapi dia diffuse masuk ke dalam gas daripada kepekatan yang tinggi kepada kepekatan yang rendah. So ni air partikel yang besar ni. So daripada kepekatan tinggi, nak tahu macam mana dia pekat atau tidak, dia rapat-rapat di antara satu sama lain, molekul tersebut liquid. So daripada yang rapat-rapat liquid ini, dia akan merebak jarak-jarak di antara satu sama lain untuk meresap masuk ke bahagian gas. So diffusion of perfume. Okay. Penyerapan untuk perfume. Okay. So tadi tajuk dia adalah diffusion rate in 3 state of matter. So untuk penyerapan boleh berlaku dalam 3 state. Solid, liquid dan juga gas. Okay, solid, liquid dan gas. Kita pergi satu-satu. Ya, diffusion penyebaran ya. Penyebaran ke penyerapan dalam Melayu lah. Cikgu tu tukar lah. Sekejap. Google sekejap, penyerapan ke penyebaran? Bertukar lah bahasa Melayu. Diffusion. Penyebaran kan? Oh, okey, sorry. Cikgu dah salah lah. Kalau serap apa? Dalam bahasa Inggeris? Baik, betul kan cikgu. Terima kasih. Serap apa tak? Absorb. Tius lah, okey. Tolong tukar balik, bukan penyerapan, penyebaran. Ya betul, penyebaran. Nah, maksudnya liquid tersebut tersebar pergi ke bahagian gas. Penyebaran. Okey. Penyerapan absorb. Memanglah absorb. Kalau dalam istilah sains ni. Okey, kita boleh. Diffuse, penyebaran Tolong tukar Cikgu minta maaf. Okey. Term bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris tu tukar pula. Okey, baik. Untuk penyebaran, dia boleh berlaku dalam 3 state. Okay, 3 state solid, liquid dan juga gas. Okey. Okey. Kita pergi satu-satu. Eksperimen ni kalau kamu masuk dalam sekolah nanti, kalau sempat kita buat. Okay. Kamu masuk sekolah bulan 8 nanti kan? Okay. Baik. Kalau untuk solid, kalau kamu tengok kat sini kalau solid ni eksperimen ada colorless gel kat bahagian dalam. Apa dia ni
Okey, dalam bekas ni lah. Okey. So dimasukkan copper sulfate crystal. So copper sulfate crystal ni dalam bentuk solid. Okay, sama juga lah, semua dimasukkan copper sulfate crystal. So copper sulfate crystal ni yang akan diffuse ataupun tersebar. Dia akan tersebar dekat bahagian, kalau ni solid ni adalah colorless gel ya. Okay, colorless gel ni adalah solid. Okay, dia tersebar dekat bahagian colorless gel. Kalau liquid, dia akan tersebar dekat air. Kalau untuk gas ni? Tak ada, dua saja. Kalau untuk solid dan juga liquid, so kita tengok yang mana satu yang lebih cepat dia tersebar, yang mana satu yang lambat sedikit untuk tersebar. Antara solid dan juga liquid. Okey, ni result. So kadar untuk penyebaran bagi partikel dalam solid, liquid dan juga gas. Kita tengok yang ni. Kalau copper sulfate crystal ni, dia tersebar masuk ke dalam copper sulfate tersebut, gel tersebut akan jadi biru, bermaksud bahawa keseluruhan copper sulfate tersebut dia tersebar ke bahagian gel tersebut. Gel tersebut solid korang ingat gel tersebut adalah solid. Okey. So kalau korang tengok kat sini, the gel turns blue after a few days. So dia mengambil masa yang lama untuk copper sulfate tersebut tersebar ke bahagian gel tersebut. Okay. So untuk solid lama. Kalau solid lama, maksudnya kadar untuk penyebaran partikel tersebut kurang. Okay. Kalau kadar penyebaran tersebut tinggi, ambil masa sekejap dia dah tersebar. Tapi kalau kadar penyebaran tersebut kurang, dia lambat, masa dia lama nak diambil untuk dia tersebar ke bahagian solid tersebut. Kalau liquid pula, water turns blue after 2 hours. Yang ni a few days. Kalau solid a few days. Kalau air hanya 2 jam sahaja. 2 jam sahaja kita letakkan ke dalam distilled water, dia tersebar air tersebut jadi warna biru. Okay. So liquid lagi cepat daripada solid. Untuk gas pula, bromine gas fill both gas jar after 15 minutes. Ni dah 2 jam. Tapi kalau yang ini kita letakkan bromine gas kita buka saja, keseluruhannya dia akan mengisi ruang dekat bahagian atas tu. Okey, bahagian atas ni. Okey, so dia mengisi ruang bahagian atas ni. So gas tersebut dalam masa 15 minit sahaja. So di antara solid, liquid dan juga gas, yang mana yang punya rate of diffusion yang tinggi, paling tinggi? Tolong tulis dan cek. Rate of diffusion yang paling tinggi, kadar penyebaran yang paling tinggi. Okey, gas. Okay. Diikuti dengan nombor 2, liquid, dan last sekali adalah solid. Okey, good. Okey 3 minit lebih sekejap lagi masuk balik Okey, perubahan yang menyebabkan absorption and the release of heat based on the kinetic theory of matter. So tadi kita dah belajar tentang penyebaran, okay, diffusion. So sekarang ni kita belajar, kita masuk balik ke bahagian kinetic theory of matter yang menyatakan bahawa solid, liquid dan juga gas dia ada pergerakan antara ketiga-tiga ni Okey. Cuma cara pergerakan dia berbeza lah. Kalau yang paling cepat sekali bergerak ataupun yang paling jauh dan juga paling cepat bergerak, metal yang mana antara ketiga-tiga ni? Okey, gas. Okey. Diikuti dengan solid dan last sekali diikuti dengan liquid dan last sekali solid dia bergetar sahaja. Okey. Change in state cause absorption and the release of heat. Okey. Pertukaran keadaan kurang lebih seminit ini. Lagi masuk balik kalau ni. Penukaran keadaan daripada contohnya solid ke liquid ataupun liquid ke gas, okey, dia